وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih ucapkan pada Komisi Majlis. Kuliah Maghrib paling puitis lah setakat ini ya. Dimulakan dengan pantun. Jaranglah kuliah Maghrib start dengan pantun kan ya. Ustaz Maliki, warga pendidik dari KYUEM, para tetamu, asatizah juga daripada institusi tahfiz berhampiran kita dan adik-adik juga, khususnya sahabat-sahabat, ikhwan-ikhwan, rakan-rakan muslimin dan muslimat dan sekalian yang hadir pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini berkesempatan untuk hadir di KYUEM, dan terima kasih kepada Ustaz Maliki kerana tidak serik dengan saya. Saya rasa banyak kali Ustaz kontak tapi tak dapat nak mengaturkan masanya. Alhamdulillah hari ini dapat sampai, dan insyaAllah dan juga agak terlewat, maka tak boleh banyak-banyak bunga lah, kena terus uji koalisi kan. InsyaAllah pada malam ini kita nak luangkan sedikit masa. Sebenarnya inilah syarat dari saya, apa kata saya nanti, untuk sama-sama kita mencari sedikit bekalan, dan bekalan itu sifatnya bukanlah untuk memberi jawapan kepada soalan, tetapi membimbing kita untuk meneruskan perjalanan yang akan berhadapan dengan banyak persoalan. Ya, apa saya cakap saya tak tahu lah, kita nak komanglah ya. Dalam arti kata yang lain, kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan kita nak lihat bagaimana Al-Quran memainkan peranan menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua ya, surah yang kedua ayat pertama dan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim itulah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So ayat ini memberitahu kepada kita bahawa walaupun di dalam Al-Quran ada isu-isu yang berkaitan dengan sains, hal-hal yang bersangkutan dengan sejarah, perkara-perkara yang bersangkutan dengan perundangan, legal system, tetapi asas utamanya ialah Al-Quran ini adalah huda. Huda maksudnya petunjuk, guidance. So Al-Quran is not in the position to provide all the details needed under the subjects that we mentioned just now, tetapi Al-Quran establish dia punya basic dia, dan detail dia dikembangkan daripada semasa ke semasa. Fungsinya membimbing manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya gambarkan sini ya, awal dia lah ya. Jangan risau, slide tak bawa lagi ya. Anda sampai ke London, kalau adalah yang belajar dekat England, maka mungkin lapangan terbangnya nanti ialah London. Anda tak pernah pergi ke London, for the first time ever sampai di London, anda cuba diarahkan untuk berkumpul di Victoria Station. Ya, di Victoria Station. Anda tak tahu apa pun tentang kota London, bagaimana sistem dia, Victoria Station, entah macam mana rupa dia dekat mana. So perkara pertama yang akan anda lakukan ialah apa dia? Check in Facebook dulu, Foursquare, check in dulu. Kemudian announce kat Facebook, safely arrive in London Heathrow, there, hi, I'm here fine ya. And then the next thing mungkin yang akan kita, ini saya update lah, 5 tahun dulu ni tak macam ni lah sekarang kan ni. So the next thing yang mungkin kita akan buat ialah kita akan cari map, peta lah, digital atau analog lah maknanya GPS ke apa. Kita ambil lah yang manual, saya tak reti nak mengulas dia punya digital dia, ambil manual. Anda pergi kedai, beli peta. Anda ada banyak pilihan, ada banyak version peta London. Anda tak tahu nak pilih yang mana satu. Maka pilihan anda ialah yang paling affordable, murah, well illustrated, cantik gambar dia, kertas ni berkualiti, kalau kena air hujan banyak kat London maka dia tidak mudah rosak,
dan maklumatnya bagus, dan anda nampak dalam yang banyak tu, inilah pilihan, anda pun ambil. Tapi masa nak bayar, suddenly kita nampak dekat belakang Quran tu, belakang peta tu, belakang peta tu, dia catat di situ printed in 1975. Ya, petanya, peta London cetakan 1975. Ini tahun 2013 ni, 1975 jauh dia gap ni. Kemudian tulis pula kat bawah tu, printed in Calcutta, India. Dah lah peta London cetak tahun 1975. Cetaknya pula di Calcutta, India. Calcutta pun tak ada dah lah ni. Dah tukar nama dah kan ni. Jadi anda ada masalah dengan peta tu. Nak beli ke tak beli? Apa masalah yang anda hadapi dengan peta tu? Keraguan kita terhadap authenticity dia. Dan apabila kita meragui authenticity dan authority peta tersebut, kita dah belah bagi, nak beli ke tak beli. Suddenly tuan punya kedai kata, it's okay lah, this is a gift for you, welcome to London, free of charge. Dia bagi percuma pun, nak pakai ke? Kita tak pakai, sebab kita risau nak pakai, sebab dia dicetak tahun 1975. Dan yang buat peta ni tak tahu pernah datang London ke tidak, saya pun tak tahu. Dan dia cetak di Calcutta, India. So anda tidak dapat menggunakan peta itu sebagai petunjuk untuk sampai ke Victoria Station. Ini adalah satu analogi yang saya berikan untuk menggambarkan bagaimana Al-Quran yang telah disebut oleh Allah Ta'ala fungsinya ialah sebagai petunjuk. Tetapi sebelum Al-Quran itu menjadi petunjuk, dia ada prasyarat dia, prerequisite. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Prasyarat dia la raiba fihi, yang kamu tidak meraguinya, yang tidak ada keraguan dalamnya. Maka Al-Quran itu perlu dikenali, perlu difahami, then only ia dapat berfungsi untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mengambil manfaat daripadanya. So pada malam ini, itu baru introduction ya. Kita nak melihat sedikit daripada satu perspektif Al-Quran, iaitulah khususnya pada malam ini, malam apa? Khamis malam Jumaat ya. Biasanya di televisyen akan penuh dengan cerita hantu. Ya, saya tidak pasti kenapa. Dan dikaitkan dengan benda itu. Tetapi bagi kita umat Islam, khususnya umat Islam, bagi kita ni, Khamis malam Jumaat, kita katakan hari Jumaat, ialah masa yang kita dituntut untuk melakukan beberapa perkara sebagai kebiasaan. Di antaranya ialah dengan melazimkan diri membaca surah ke-18 yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitulah surah Al-Kahfi. Yasin ya, surah Al-Kahfi. Yasin pun nak baca silakan, tapi ada satu surah yang khusus, iaitu surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi SAW suruh kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat? Okey. Pertama sekali saya letakkan dia punya basic dia dulu. Bila kita disuruh membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, satu, kita punya mindset kita ialah sebagai Muslim, hari Jumaat adalah considered sebagai the first day of the week. Ya, biasanya mungkin kita punya perasaan kita bila Jumaat ni dia nak menjelang masuk weekend, Sabtu dengan Ahad, hureh kan, maknanya kelas tak ada, semua tak ada, alhamdulillah saya nak kodok tidur saya ke apa semualah. Jadi kita happy nak sambut Sabtu dengan Ahad sebab Jumaat ni weekend. Tetapi sebenarnya daripada kerangka Islam, dia ada sistem dia sendiri, which is akan diterangkan dalam surah Al-Kahfi, bahawa hari bermula apabila tenggelamnya matahari. Ya. Setiap satu hari dia bermula bukan pada 12:30 malam, tetapi hari bermula apabila masuknya waktu maghrib. Jadi setiap kaum dia ada sistem dia sendiri ya. Kalau kaum yang beragama Hindu, India yang beragama Hindu baru sahaja menyambut tahun baru Hindu Pasaki kalau tidak silap saya, lebih kurang beberapa hari yang lepas. So setiap kaum dia ada sistem dia sendiri. Sebagai Muslim, hari Jumaat
permulaan bagi hari ialah maghrib dan berakhir di hujung waktu asar. Dan Jumaat pula merupakan sebagai hari pertama bagi seminggu berikutnya. So maknanya, bagaimanakah perasaan kita, performance kita, perangai kita, ketenteraman hati kita pada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat banyak terkesan dengan apa yang kita buat pada hari Jumaat. Maka Nabi SAW nasihatkan kepada kita supaya pada hari Jumaat mulakan dengan membaca dan memahami surah Al-Kahfi. Okey, boleh ya? Boleh? Nampak macam stres dan semua, banyak assignment ke? Sama lah kita. Kan? Maknanya banyak assignment. Semester ni lagi, saya rasa lagi teruk lah. Saya sedang sambung belajar di UKM. Semester lepas ada 10 publication yang nak kena buat dalam tempoh 4 bulan tu. Jadi memang hebatlah penangan semester lepas. Saya telah mengalami kenaikan berat badan semula, kerana tak tidur malam, stres, rambut jatuh, gugur, bangun pagi penuh rambut atas batang, ya. Itulah dahsyatnya orang belajar kan. Semester ni ditambah teruk lagi. Jadi saya mengakui bahawa kepenatan membuat assignment is justified. So kalau sesuatu yang rasa ngantuk, nak tidur lah, ya. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah orang tidur dalam ceramah saya. Ada banyak sebab lah. Antara cerita yang selalu saya sebut kat sini, satu cerita dia, kita pindah kepada slide berikutnya. Saya pernah baca lama dulu satu kisah di internet tentang seorang lelaki di Amerika Syarikat. Adakah yang akan belajar di US? Tak ada kot, majoritinya akan ke UK. Saya faham itulah, unless otherwise lah, until proven otherwise, ya. Maknanya, tapi biasanya semuanya akan ke UK lah kebanyakannya. Lelaki ni dekat US, dia menghadapi satu masalah, iaitu masalah insomnia. Masalah tak boleh tidur malam. Macam saya sekarang ni ada masalah, susah tidur malam. Bukan tak penat, bukan tak ada masa nak tidur, tapi banyak gangguan fikiran, jadi susah nak tidur. Maka dalam keadaan yang penat, laki-laki ini keluar berjalan-jalan di kawasan dekat rumah dia, dan dia telah melintasi sebuah masjid. Yang menarik perhatiannya, dia nampak di masjid itu ada sekumpulan orang Islam tengah ceramah macam ni lah, duduk di lantai. Yang menarik perhatian dia ni adalah kerana dia nampak yang belakang-belakang tu semua tidur belaka. So dia hairan, makhluk apakah ini? Aku di rumah katil, tilam, elok, selesa, tak boleh tidur. Mereka ni sampai bersila atas lantai, boleh ke dalam. Maka kerana rasa nak tahu, curious ni, dia masuk dalam masjid, duduk sekali dengan mereka dalam ceramah tu. Dan mungkin kerana ceramah tu terlalu membosankan, akhirnya dia pun tertidur sama. Dan itulah detik-detik awal yang akhirnya membawa dia kepada cerita sambungan mak dia ni masuk Islam. Jadi pengajaran daripada cerita ni, marilah kita tidur ramai-ramai dalam ceramah. Mungkin ada orang akan dapat melihat keindahan Islam dengan tengok kita tidur dalam ceramah. Dan orang berbincang Islamofobia, Islam, agama, keganasan, terorisme. Apa yang ganas ni? Cerita tentang Islam sampai tertidur. How peaceful the religion is. Tenang yang agama kita kan. So nak tidur boleh, jaga pun boleh. Tapi seperti kata Nabil, Raja Lawak kat Astro tu, dia kata apa? Fikirlah sendiri. Tidur nak jaga. Okay, saya masuk sini. Nanti kita ada sesi soal jawab ke apa, ada any feedback, soalan, clarification, insyaAllah saya lakukan lah. Baik, first of all, topik panjang. Topik ni asalnya saya bentangkan dalam lebih kurang 25 session. 25 session, lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. Jadi memang ada jemaah surau yang saya bawa topik ni meninggal dunia sebelum topik ni habis. Betapa panjang lah. Jadi malam ni saya bagi sikit-sikit lah untuk kita tengok. Dalam ayat di hadapan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dalam ayat ini, Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu kematian dan kehidupan sebagai ujian. Maknanya dalam hidup kita ni, mati ke hidup ke, of course lah, itu adalah gambar Raja Van yang paling besar lah.
sama ada hidup ataupun mati. Ada dua je kan ya? Dua-dua adalah ujian. Maknanya dalam hidup kita, kita sentiasa berada dalam mood sedang diuji. Orang kaya sedang diuji, orang miskin sedang diuji, orang gembira sedang diuji, orang sedih sedang diuji. Pesakit yang cedera, yang sakit diuji. Ketika datang ke hospital, doktor, jururawat yang merawat pun juga sebenarnya sedang diuji. Maknanya salahlah kalau ada orang kata saya tidak boleh saya tidak boleh berjaya dalam hidup ini kerana hidup saya terlalu banyak ujian. Ini kata-kata orang yang tersalah alamat, tersalah planet. Dia nak duduk kat bumi. Sebab di bumi peraturan hidupnya ialah apa sahaja yang berlaku semua adalah ujian. It's a test daripada Allah SWT. Apakah tujuan ujian-ujian ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dengan ujian itu akan dapat dilihat di kalangan kamu siapakah yang akan memberi yang terbaik. So fungsi ujian dalam kehidupan manusia ialah untuk memberikan sebab, trigger untuk tengok siapa yang akan perform the best. Kalau boleh saya berikan contoh biasa juga. Kalau orang lama tidak banyak dengar contoh ni, ya, seorang datuk ya membawa kereta, mungkin dia nak kempen kat kampung dia kan ya. Dia bawa Mercedes mata belalang dia melintasi sawah padi. Di tepi sawah padi ada seorang pesawah padi yang miskin nak menyeberang jalan. Pesawah padi nampak datuk. Ya, nampak datuk dalam kereta Mercedes. Kata pesawah padi, wah, hebatnya kereta datuk tu. Aku sampai mati tak masa, harapkan sikap buruk je lah. Ya, kata pesawah padi, hebatnya kereta. Tengok datin sebelah tu, cantiknya, rambut beropor-opor, mata melentik boleh gantung hanger tu. Cantiknya bini aku comot penuh lumpur. Tak cakap hati lah kan sebut kan. So lepas kahwin ni semua perempuan, kalau suami tu diam, jangan dipaksa cakap, takut tak larat dengar ni. Sebenarnya dia sedang cakap. Ya. Tengok datuk tu dalam kereta tu, anak dia seorang. Senang nak jaga anak seorang. Aku ni dalam miskin, anak ramai 5 orang kuat makan tak tu. Jadi pesawat padi ni tak bahagia. Kenapa dia tak bahagia? Sebab dia kata dia hanya akan bahagia kalau dia jadi macam datuk. So kemiskinan sedang menguji pesawat padi. Datuk dalam kereta tu nampak juga pesawat padi. Dia juga sedang berfikir. Dia fikir apa? Apa benda dekat tangan pesawat padi? Oh, ikan keli 5 ekor. Itu keli bendang tu, bukan keli bela tu. Dah tentu je kalau dia bawa balik, nanti bini dia salai, bakar, lepas tu cincang dengan air asam, makan nasi panas dan pagi, ropok amutan, bendang. Oh, sedapnya. Aku bila last makan di rumah? 3 bulan sudah. Nanti tak nak masak ke tempat aku. Sama tak keluar aja, kata datuk. Jadi dia frustrated. Tengok anak, orang bendang tu, berapa anak? 5 anak tu baru betul. 5 anak. Aku harta berjuta-juta anak. Nak tambah bukan tak nak tambah, nak tambah tapi datin tak nak. Takut dah syik. Nak aku tinggalkan datin ni, dia pegang 70% saham syarikat aku. So that end lah kan, 40%. Jadi akhirnya datuk tu pun tak bahagia. Sebab dia kata dia hanya akan bahagia kalau dia jadi macam orang bendang tu. Jadi yang miskin pun tak bahagia, yang kaya pun tak bahagia. Kalau miskin tak bahagia, kaya tak bahagia, maka nak apa? Tak mampu semuanya tak bahagia. Jadi nak beritahu sebenarnya kaya ke miskin, that is not thing that will determine happiness in our life. It depends on the way we respond to things that happen in our life. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh apa yang berlaku kepada kita, tetapi dia banyak bergantung kepada macam mana respon kita kepada apa yang berlaku. Jadi Allah kata dalam ayat ini, hidup dan mati semuanya adalah ujian. Maka sebab itu Ibnu Khaldun, okay, we go a little bit more philosophy, ya. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah karangannya
paradigma ini, bahawa yang menentukan naik atau jatuhnya sebuah tamadun ialah sejauh manakah sebuah masyarakat itu respon kepada ujian yang datang kepada dia. Dan idea ini telah diolah oleh seorang ahli sejarah Britain, Arnold Toynbee, dan memformulakannya di dalam konsep yang disebut sebagai challenge and response. So my question now, campurlah sekejap seorang putih, sekejap Melayu sajalah, KYUM apa kata lagi dekat dia. Kalau cakap Melayu je nanti ada pula student tu, siapa lah dekat kampung tu kan. Jadi cakap putih sikit, nampak pandai sikit kan. Jadi ikut kesesuaian. Walaupun orang putih banyak je bodoh je kan. Dan yang berkata-kata ni orang yang sempatlah hidup 6 tahun di UK kan. So I was in Belfast for quite some time, 5-6 years di sana. Kalau adalah yang nak pergi ke Queen's University of Belfast, saya adalah ex Minister of Religion di Queen's University of Belfast kan, untuk selama beberapa tahun lah. Okey, satu pilihan yang sangat bijak sebenarnya kalau ke Belfast. Okey, baik. So persoalannya sekarang ni ialah anda can you identify apakah yang sedang menguji anda? Apakah yang sedang anda hadapi sekarang ini? Ujian ini bukan SPM. I'm not talking about SPM. I am not talking about PMR ataupun A-level. Yang saya maksudkan ialah dari sehari ke sehari, adakah anda sedar apa yang sedang menguji anda? Dan persoalan yang nombor 2, adakah anda telah menjawab ujian itu dengan betul? Kalau anda tidak tahu apakah soalan yang sedang ditanya oleh kehidupan ini kepada anda, mustahil anda akan memberikan jawapan yang betul, dan justru anda tidak boleh survive. Setiap zaman ujian tak sama. Arwah ayah saya dulu cerita, abah dulu pergi sekolah Clifford di Kuala tu, daripada Padang Asam menampak 3 belas batu tu, kata dia, sampai berlubang tapak kasa nak pergi sekolah. Syukur Alhamdulillah sekarang ni anak-anak tak perlu dah menghadapi kesusahan tersebut. Cerita ayah saya. Maknanya di zaman ayah saya, ujian yang sedang mereka hadapi ialah ujian kekurangan infrastruktur. Hidup miskin, susah. Tadi saya dengar dalam radio, ya, wakil rakyat daripada Johor cerita. Dia kata di tempat ini dulu datuk nenek kita dulu makan ubi kayu dengan ini semua dan sebagainya. Betul, sangat nostalgia dan part of history. Tapi mungkin generasi ada hari ini dia tak boleh pick up. Ya, so what? itu apa masalah anda kan? Maknanya di zaman ayah saya tak dapat apa. What's the point of knowing all these things? Kerana perubahan yang telah berlaku. Lalu alumni sekolah bila datang ke sekolah dia kata, awak semua ni masa zaman saya dulu, zaman kami dulu sekolah ni sangat dhaif, kaki retot pun tak ada. Kaki retot pun tak ada. Tapi alhamdulillah saya berjaya menjadi seorang profesor. Kata ex-student lah. So apa masalah awak semua sekarang ni? Dia menggambarkan seolah-olah kita sekarang bertuah sebab kita hidup di zaman yang senang berbanding dengan 40 tahun yang lalu. To certain extent ada benarnya. Tetapi kalau kita memerhatikan kehidupan ini, sebenarnya tidak ada satu zaman yang lebih senang daripada satu zaman yang lain, kerana setiap zaman kesenangan dan kesusahannya berbeza-beza. Tahun 2013 kita mungkin tidak lagi diuji dengan kesusahan fizikal. Kalau diuji pun mungkin tidak seteruk zaman ibu bapa kita. Tetapi kita diuji dengan kesusahan intelektual, pemikiran. Zaman datuk nenek dulu tak ada masalah. Semayang maghrib tadi tak ada pula
anak tanya, kenapa kena semayang apa? Weh ada. Dah bawa semua semayang kan? Kalau ada yang rebellious sikit, mungkin tanya, kenapa kena semayang apa? Orang Islam semayang kan? Okey, semayang je sana. Sampai mati semayang. That was in 1960s, 1970s. Tetapi cerita pada tahun 2013 tidak lagi macam tu. Dia bukan lagi macam tu. Pada hari ini, kemudahan yang telah disediakan menjadikan kita tidak banyak sangat nak fikir tentang survival hidup. So we have extra time to think about something else. Ujian-ujian yang datang dalam bentuk pemikiran. Maka sebab itulah penting bagi kita untuk identify apakah yang sedang menguji kita daripada satu zaman ke satu zaman. So saya, conclusion dia apa? Conclusion dia ialah tahun 2013 nak menjadi manusia yang beragama tidak semudah tahun 1970, 60. Tahun 2013 penuh dengan persoalan. Persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan. Ya, kalau sahabat-sahabat baca, ada kajian-kajian yang dibuat oleh pengkaji, malah kajian yang dibuat oleh pengkaji, takkan kajian dibuat oleh tukang repair basikal kan ya? Kajian yang dibuat oleh pengkaji mengatakan bahawa ada, saya terlupa dalam buku mana, ada 3 revolusi yang paling besar dalam sejarah manusia. Revolusi yang pertama ialah revolusi pertanian, yang meletakkan menurut pendapat setengahnya sebagai the beginning of history. Why? Pertanian, settlement, ya, kita tak makan raw food, kita mula memasaknya, which distinguish us from other things because we cook our food. Okay, that was the first revolution. Revolusi yang kedua ialah revolusi industri. Ya, di zaman Enlightenment 16, 17, 18 century itu, revolusi yang besar. Dan revolusi yang ketiga ialah revolusi teknologi maklumat, ICT, yang menyebabkan compression kepada space and time. Boom, meletup di Boston. Sekejap je. Terus orang kat KUIM tahu, walaupun duduk fakultan mana. Saya tengah ceramah ni, poin-poin saya telah pun di-tweet. Dan seorang yang berada di New York baca, Masya Allah, Ustaz Sila datang ke bekas polis saya. Sampaikan salam Ustaz. Dia tak kenal dia. Nak sampaikan salam kat siapa? Siapa nak jawab salam tu? Tadi ada lah, Alhamdulillah, bekas pelajar belum sampaikan salam. Imran ni, saya tak sebut dia tadi, Ustaz sampaikan salam kepada saya. Jawab salam, salam. Ya, baik. So, ujian ni macam-macam. So, pada masa ini, kita hidup di satu zaman yang sangat mencabar. Baik, saya takut maksud. Bila dikatakan kehidupan beragama semakin susah, saya gambarkan dalam bentuk yang macam mana ya? Saya nak skip benda ni. Skip lagi ni, Ni tajuk lain ya. Bila dikatakan tidak ada masalah daripada kehidupan beragama, saya nak menggambarkan dari perspektif Islam. Bagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ni adalah seorang sahabat yang suka bertanya perkara yang tidak ditanya oleh sahabat yang lain. Kata Huzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." 'Anil syarr. Orang biasanya bila jumpa Nabi, bagi mereka akan bertanya tentang kebaikan. Tetapi saya kalau jumpa Nabi, saya akan tanya tentang kejahatan. Kerana saya takut terjebak dalam kejahatan. Maka hadis-hadis Huzaifah banyak yang menceritakan tentang ujian-ujian di hujung-hujung zaman. Antaranya, Huzaifah pernah tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, dulu kami hidup dalam kegelapan, kejahatan. Tetapi dengan datangnya engkau, membawa petunjuk, membawa ajaran, maka kami hari ini berada dalam kebaikan. Apakah selepas kebaikan ini ada lagi kejahatan?" Kata Nabi SAW, "Ada." Huzaifah tanya lagi, "Adakah selepas kejahatan itu akan ada semula kebaikan?" Kata Nabi SAW, "Ada. Wa fihi duhan." Ada kebaikan
kebaikan. Kebaikan akan datang semula. Tetapi kebaikan yang akan datang kemudian itu ialah kebaikan yang berasap. Kebaikan yang berasap maknanya kebaikan itu masih ada. It's still there. Jangan pula kita kata habis dah masyarakat orang tahu dah hopeless dah, tak ada apa, Imam Mahdi saja dia boleh menyelamatkan. Amat dah tak payah habis ceramah apa baik sekejap je kita jahat balik. Jangan cakap gitu. Kebaikan masih ada, tapi kata Nabi, kebaikan itu diselimuti asap. Bila diselimuti asap maknanya mata payah nak tengok. Yang sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Soalan yang makin susah nak dijawab. The truth is semakin susah nak dijawab kerana kecelaruan dalam fikiran. Lalu baginda menggambarkan dalam hadis yang terpampang di hadapan, kata baginda apa? Innaha satati 'alan nas sirun khada'ah. Di akhir-akhir zaman nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Sirun khada'ah. Macam mana situasinya? Yusbahu fiha al-kadhib. Pendusta akan dianggap sebagai orang yang benar. Wa yukdhabu fiha as-shadiq. Dan orang yang benar akan dianggap sebagai pendusta. Orang yang cakap benar dikatakan berbohong. Orang yang berbohong dikatakan bercakap benar. Allah. Menjelang 5 Mei 2013 lagi ni. Siapa sebenarnya yang cakap benar? Siapa sebenarnya yang berbohong? Dia bukan lagi tipu kecil-kecil, tipu yang menyebabkan kita pun dah tak tahu sebenarnya yang betul mana. Pendusta dikata benar, benar dikata dusta. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Benar jadi salah, salah jadi benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat akan dianggap sebagai orang yang amanah. Wa yakhunu fiha al-amin. Manakala orang yang amanah akan dikhianati. Pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dituduh pengkhianat. Habis tu macam mana ni? Alamak, this is a very confusing situation. Yang betulnya mana? Yang salahnya mana? I'm confused. So what shall I do? Dapat kalau panduan. Nak cari panduan kat mana? Oh, itu ada orang tengah bercakap tu. Jom kita dengar percakapan dia. Wa yatakallam fiha arwaidah. Ketika mana kecelaruan itu memuncak, yang bercakap ialah arwaidah. Sahabat-sahabat pun tak familiar arwaidah ni apa? Marwaidah ya Rasulullah. Arwaidah ni apa? Kata Nabi SAW, as-safih yatakallam fi amri amma. Orang yang bodoh bercakap tentang urusan orang ramai. Bodohnya bukan sebarang bodoh. Perkataan yang dipakai dalam bahasa Arab untuk yang si bodoh itu ialah as-safih. As-safih ni maknanya orang bodoh yang tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya. Kita ni pun bodoh juga. Sebab tu kita reserve sikit. Sebab kalau cakap kan terselah kebodohannya. Jadi biar kita diam kan. Tapi ada segolongan ni yang tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya. Hey Ustaz, how can you say such thing? Sebenarnya bla 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 bla. Dekat Facebook lah, ya, dekat internet, dekat sini, semua orang cakap. Yang bercakap siapa? Orang bodoh yang bercakap tentang urusan orang. So can you imagine? Kita confused, cari petunjuk. Yang memberi petunjuk pula ialah si bodoh. Tambah lagi masalah. Dan saya kira pada hari ini kita sedang diuji dengan keadaan yang seperti ini. Menyebabkan akhirnya, macam saya kata tadi, semua jadi kebalik. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ma'ruf jadi muka, muka jadi ma'ruf. Pahala jadi dosa, dosa jadi pahala. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Benar jadi dusta, dusta jadi benar. Semuanya dah terbalik. Lalu akhirnya, kalau setakat yang seperti ini, bayang, ada dua perkataan yang penting dalam slide ke depan ni, iaitu ma'ruf dan munkar. This is a specific terminologi dalam Islam merujuk kepada yang baik dan yang buruk. Yang baik disebut sebagai ma'ruf, yang buruk disebut sebagai munkar. Literally, ma'ruf maknanya ialah something yang well known.
Ma'ruf means well known, norm, kita biasa. Maka benda-benda baik dinamakan sebagai ma'ruf. Supposedly benda-benda baik itu ialah benda yang kita biasa. Kahwin, nikah, biasa, maka dia ma'ruf. Siapa yang nak berumah, siapa yang nak berhubungan, lelaki dan perempuan, maka pilihannya ialah nikah, maka bernikah ialah ma'ruf. Zina, sangat jarang berlaku, maka dia disebut sebagai munkar. Apa munkar? Something that you deny because of the abnormality. Rarely ia terjadi, maka dia namakan sebagai munkar. Maknanya, sepatutnya bila kebaikan itu kebiasaan, dia ma'ruf. Yang jahat itu jarang berlaku, maka dia munkar. Bagaimana kalau kemungkaran yang banyak berlaku? Kebaikan yang jarang terjadi. Kejahatan jadi ma'ruf, kebaikan jadi munkar. Itulah ujian tahun 2013. Kalau anak masa sekolah menengah skema baik dulu je, budak kan, tiba-tiba masuk ke UM ni jadi raket semacam lah ya. Pakaian pun daring, ganas. Kalau yang perempuan bukan gaya, yang lelaki pun serba ketat, kasut tajam ya, rambut pun cacat. Sekolah pun tak ada macam tu pun. Apa cerita anak turunan kita ni ya? Saya guna contoh lelaki lah, sebab orang suka guna contoh perempuan kan. Orang perempuan berubah, lelaki pun teruk juga kan. Dah dari zaman Kementerian Wanita lelaki kan ya, mereka bagi lelaki sikit lah kan. Kata semua, apa cerita anak turuna kita ni nampak lain macam ni, muka pun dah macam muka kelabing je. Kata mak kan. Apa kata ayah? It's okay, adrenaline rush. Anak muda, dia boleh biasa, don't worry. Kita boleh macam tu juga, cool je. Tapi kalau anak tiba-tiba nampak baik, pakai baju Melayu, datang surau, baca mak surat pagi. Anak kita ni ikut kumpulan mana ni? Ajaran siapa ni? Ni berubah jadi jahat. Okey, ada deliberat. Tapi kalau berubah jadi baik, oh no, this is not right. Nanti kalau pergi UK, nanti dia join grup mana, nanti jadi teroris lah dan sebagainya. Berubah jadi baik, membimbangkan. Berubah jadi tak baik, it's okay, senang. Maknanya jahat sudah jadi ma'ruf, baik sudah jadi munkar. Dan bila benda itu berleluasa, apa yang terjadi ialah kita tak tahu nak buat penilaian. Semua benda jadi relatif. Kenapa? Oh, katalah dia seorang ni tengah jalan, tiba-tiba kawan datang, tahan kaki, tak boleh buat, jatuh. Oi, oh keluarlah pakar-pakar semua pakar-pakar. Tiba-tiba datang seorang kata, you janganlah marah dia. Dia tak semestinya jahat. Mungkin dia berniat baik. Dia tahan kaki you jatuh ke terak tu sebab dia nak sahabat dengan you. You jangan judge, you don't judge book by its cover. So akhirnya, in the name of open-mindedness, everything should be accepted. Buruk ke baik ke, it's okay, it's okay. You cannot judge them. No, it's not. This is not necessarily means wrong. It's his point of view. We are open, a free country, man. Seolah-olahnya there is no absolute truth in this life. Nothing is right, nothing is wrong. Everything depends on your personal interpretation. Habis tu, apa yang nak jadi dengan kehidupan kalau tidak ada kebenaran? Moral reference tak ada. Yang baik apa, yang salah apa? Mudah marah ni. Tu sahabat-sahabat boleh fikirkan. Dan untuk menjawab soalan itu, yang sebenarnya apa, yang salahnya apa, ia tidak mudah untuk dijawab. Saya berikan contoh, tadi saya skip contoh tu sebab nak menampakkan kepada anda ya. Oh, tak ada, saya dah buang balik. Alhamdulillah. Ya. Saya beri contoh ini, contoh yang selalu saya pakai ya. Tahun 2005 bulan Jun, seorang lelaki menangis tinggi air mata kerana membaca dalam laporan akhbar tentang kematian seorang lelaki
di Afrika Selatan bernama Ahmad Didat. Pada bulan Ogos tahun yang sama, seorang lagi lelaki lain menangis juga kerana meratapi kekalahan Phoenix kepada Maui dalam finale Akademi Fantasi. Okey? Kita ada cara mudah untuk faham, kita ada cara susah nak faham. Saya pilih cara susah. Kenapa mereka berdua menangis? Atas sebab yang obviously sangat berbeza. Lelaki yang pertama, akidahnya Islam. Ya, akidahnya Islam. Lelaki kedua pun akidahnya Islam, belief dia ialah Islam. Lelaki yang pertama, beliefnya ialah Islam, akidahnya ialah Islam. Dan kerana akidahnya Islam, maka Islam itu membentuk cara dia memandang kehidupan. Hidupnya apa? Apakah kehidupan ini? Kata lelaki itu, kepercayaan saya mengatakan bahawa Allah ialah pencipta saya ialah ciptaannya. So kehidupan ini is about my relation to Him. Maka hidup ini ialah sebuah kehambaan, ibadah. So saya belajar ibadah, saya bersosial, berkahwin ibadah, saya main sukan ibadah, kata dia. So oleh kerana itulah pandangan hidupnya, maka pandangan hidup itunya juga mempengaruhi value sistemnya. So dalam hidup ini, yang pentingnya apa? Yang pentingnya ialah tawaran hebat, breakfast percuma oleh McD. Tak menarik pun. Kata lelaki ni, I don't think this is stunning. Ini suatu benda yang memujakan. Kenapa? Sebab value system dia tak nampak value pada offer tu. Bagi dia, sebab saya hamba Allah, kehidupan ini adalah kehidupan yang Allah ciptakan untuk saya serve Him and the people. Maka bagi saya yang penting ialah antaranya knowledge. Knowledge high priority dalam value system saya. Buku, oh saya sanggup beli. Majalah yang berilmu, saya sanggup beli. Majlis ilmu, saya sanggup datang. Orang yang berilmu, saya hormati. Ahmad Didat mati. Value system dia kata, ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Saya patut menangis. Dia menangis. Lelaki yang kedua, dia punya akidah dia, belief system dia ialah Islam. Seperti yang dicatat di dalam maikatnya dan dibuktikan oleh Sijil Hafar bahawa dia adalah Muslim. Tetapi Islamnya dia ialah Islam yang mandul. Islam mandul maksudnya Islam yang tidak function. Bila Islamnya tidak functioning, walaupun officially dia kata belief system dia Islam, tetapi kita dapat melihat dengan jelas dia memandang kehidupan ini bukan dengan pandangan hidup Islam. Hidupnya apa That question is not answered based on his belief system. Sebab belief system dia tak function. So dia menjawab soalan itu, apakah hidup ini? Dia menjawabnya melalui maybe his own desire. Happiness, sadness, pain, pleasure. Painful, abstain. Pleasure, encourage. Kalau filosofi sikit, solid utilitarianism. Pain, pleasure. Painful, avoid. Pleasure, galakkan. Itulah pandangan hidup dia. Dan itulah yang mempengaruhi value system dia. Ahmad Didat meninggal. So what? Ahmad Didat, siapa Ahmad Didat? You tak tahu Ahmad Didat? Dia tak tahu Ahmad Didat. Sebab Ahmad Didat tidak match dengan value system dia. Apa pentingnya saya mengenai, you should know about him. No. It's a painful process for me to know him. I don't want to involve myself. Whoever he is, you nak nangis, dia pulanglah. Maka dia tak pandang pun Ahmad Didat. Yang Muskom pergi buat poster kematian Ahmad Didat, seorang scholar yang sangat, so what? Tak trigger anything pada diri dia. Felix, saya tak ada apa-apa masalah dengan Felix. Ada sedang Felix dia just a matter of contoh Felix, bila Felix muncul di televisyen, dia melantun
betulkan suaranya. Sedapnya suara. Hilang separuh masalah saya. This is valuable. His talent should be encouraged. Value system yang respon lah. Value system yang kata bakatnya sangat bagus, dia perlu dimenangkan. Well, saya sanggup untuk peruntukkan RM500 gaji saya bulan ini untuk Afundi Felix. Afundi. Kalau dapat nombor 2, Mawi menang. Menangis dia. Kenapa? Pertama sekali dah rugi RM500. Kedua, Felix dapat nombor 2. Nombor 2 tak survive. Mungkin selepas 2 tahun namanya akan hilang. Maka dia merasakan itu satu kehilangan. So, sahabat-sahabat, what I'm trying to tell you now is, perbuatan-perbuatan seharian kita adalah respon kepada software dalam diri kita. Apa softwarenya? That need to be identified. You should know why this evening you choose to be in the musala. It is a response to the software yang ada dalam diri anda. Software itulah yang Islam nak protect dan shape dia melalui surah Al-Kahfi. Apakah yang dikatakan oleh surah Al-Kahfi? Terlihat sikit satu hadis. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilat surah Al-Kahfi. Antaranya kata Nabi SAW, ya, dalam satu hadis riwayat Muslim, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usiba minad dajjal. Siapa yang memelihara, menghafaz, melazimkan diri dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia terpelihara daripada Dajjal. Ini satu hadis. Ada satu lagi hadis yang lain. Saya pilih hadis ini kerana nak menggunanya untuk penjelasan. Kata Nabi SAW, man qara'a al-kahfa yawmal jum'ah fahuwa maqsumun ila 8 ayyam min kulli fitnatin takun wa in kharajat dajjal musiba minhu. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan terpelihara daripada fitnah-fitnah kehidupan selama 8 hari, yakni until the coming Friday. Dan kalaulah ditakdirkan pada minggu itu munculnya fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Dajjal, dia terpelihara daripadanya. Okay. Meaning that, dalam bahasa yang kita sebut, fadilat membaca surah Al-Kahfi ialah surah Al-Kahfi menjaga kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah-fitnah terutamanya fitnah Dajjal. Apakah dia Dajjal? Nabi SAW menyebut dalam banyak hadis, tetapi kita rumuskan, Dajjal ialah sesuatu yang reminded by all prophets from time to time. Dajjal datang daripada perkataan ad-jala yang bermaksud kadzab, pendustaan, pendusta. Maknanya Dajjal fitnahnya bukan fitnah fizikal. Dia bukan datang runtuh bangunan ke apa ke, tidak. Dia mengucak-kacirkan infrastruktur fizikal kita, tidak. Tetapi fitnah Dajjal ialah dia datang dalam bentuk halus, menipu, betul salah-salah, betul confusion. Dajjal ini ada Dajjal besar, ada Dajjal kecil. Dajjal kecilnya, maksud saya Dajjal kecil dalam soal istilah mudah saya lah. Dajjal kecil ini maksudnya pendusta-pendusta yang wujud di sepanjang zaman, yang ajaran alirannya mengkucak-kacirkan kepercayaan manusia. Tetapi ada hadis kata 30, ada hadis kata 40 orang, ada hadis kata 30 orang daripada zaman Nabi SAW sampai ke akhir zaman. Tetapi akan ditutup dengan Dajjal yang paling besar, yang disebut sebagai Al-Masih Dajjal. Baik, saya tak nak confusekan sahabat ke bahagian itu, saya tinggal kat situ. Dalam bahasa mudahnya, surah Al-Kahfi datang untuk protect kita daripada fitnah, penipuan, pendustaan, so that anda dapat membuat penilaian mana yang betul, mana yang salah. Pentingnya benda ni, tak tahu, it depends on your value system. If you think it is important, then it is very important. Dan bagi saya, this is one of the highest priority yang saya letakkan
that each of us need to understand berkenaan dengan hal ini. Macam mana boleh surah Kahfi protect kita daripada Dajjal? Baik, Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ni adalah seorang ulama tafsir yang pada pendapat saya, kita susah nak appreciate Sayyid Qutb kecuali kita faham tentang Western ideas, khususnya di zaman moden. Sebab tulisan-tulisan Sayyid Qutb ialah respon Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan sebagai respon kepada idea-idea, paradigm, konsep, teori, falsafah yang datang daripada Barat. So kalau kita tidak familiar dengan idea-idea daripada Renaissance, daripada falsafah Barat, kita susah nak appreciate tulisan-tulisan Sayyid Qutb. Dan mungkin ada orang misunderstood. Baik, itu tak apa, nota kaki dia. Cuma saya katakan bahawa Sayyid Qutb ni ialah seorang aktivis yang berbabit dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pengasas Ikhwanul Muslimin ialah Hasan al-Banna. Tetapi daripada literature review, kita nampak Barat lebih fokus untuk attack Sayyid Qutb berbanding dengan Hasan al-Banna. Saya berpendapat, wallahu a'lam, sebabnya ialah kerana Hasan al-Banna ialah seorang aktivis, tetapi Sayyid Qutb ialah seorang ideolog. Hasan al-Banna tidak banyak mengkritik teori-teori yang datang daripada Barat yang datang untuk mengubah cara fikir orang-orang Timur, tetapi Sayyid Qutb melawannya. Idea versus idea. Maka Sayyid Qutb lebih diserang oleh neo-conservatism ke apa ke sebagainya di Barat berbanding dengan Hasan al-Banna. Okay, tak apa. Okay. Boleh ni sikit ni? Boleh ya? Kalau ngantuk tidur, saya sebut awal tadi. Dan dalam kisah surah Al-Kahfi ni ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni dia minta rahmat kepada Allah, rahmatilah kami. Allah tidurkan dia 309 tahun. So mungkin orang yang tidur ni, dia sedang, kita tak tahu apa niat dia masa datang ceramah tadi. Mungkin dia kata, Allah, aku tak nak tidur lah, housemate aku dengkur kuat sangat, tolonglah bagi aku boleh tidur dalam surau ni. Alhamdulillah dapat tidur sejam. Which is okay, so jangan ganggu ya. So feel free, okay? Kata Sayyid Qutb, surah Al-Kahfi berfungsi untuk memelihara manusia daripada fitnah Dajjal, kerana surah Al-Kahfi menjalankan 3 function. Function yang pertama, tashih al-aqidah, membetulkan cara faham, cara percaya, how to believe and what to believe. So surah Al-Kahfi betulkan benda tu. It's not just about what to believe, but before that, satu soalan yang lebih besar ialah how to believe. Surah Al-Kahfi bawa. Yang kedua, tashih manhaj al-fikir wa nazar, membetulkan cara berfikir dan melihat. Ya, cara berfikir dan melihat. Cara berfikir, kadang-kadang bukan saya lah, kita semua kehairanan dengan pendapat setengah orang. Sangat pelik pendapat setengah orang. Kepelikan itu bukan kerana masalah fakta, tetapi kerana cara berfikir yang salah. Ada kalanya dia boleh menjadi apa yang disebut sebagai falasi dalam berfikir. Ya, makcik makan sirih, kambing makan sirih, maka makciklah kambing, kambinglah makcik, kerana dua-dua makan sirih. Itu adalah logik falasi yang boleh berlaku. Ya, 1 campur 1 sama dengan 11. Sebab 1 campur 1 sebenarnya jadi 11. So yang dicampur ialah fizikal 1, bukannya value 1. Jadi dia jadi pelik-pelik. Cara berfikir yang bermasalah. Kalau anda belajar dalam psikologi ke, psikiatri ke, bila membabitkan perubatan ke, mungkin anda jumpa dengan mental distortion. Ya, mental distortion, cara-cara berfikir yang pelik. Contoh mental distortion ni ialah catastrophizing. Apa dia catastrophizing? Memalapetakakan setiap benda.
Ya, katalah datang contohnya lah ya, cikgu guru disiplin kata, awak baca buku apa? Katalah dia baca satu buku yang agak sensitif dan ditulis oleh seorang pemimpin parti politik pembangkang, contohnya ya. Jadi ditegur oleh seorang, awak baca buku apa? Ditegur macam tu je. Tapi orang yang katastrofize ini, ya Allah, habislah hidup aku, dia telah menegur aku, dia telah tahu lepas ni dia akan mengenakan tindakan, macam mana nak bayar balik beasiswa ke negara tu, dia nak tentu apa-apa malu dan gitu lah. Larat-larat. Suka durian, suka tanam durian. Ini tak boleh, nak tanam durian. Nanti kalau tanam durian, orang curi durian. Nanti kalau orang curi durian, kena report polis. Nak report polis, kena naik motor pergi pekan. Nak naik motor pergi pekan kalau pakcik tayar. Komplikatednya cara berfikir. Ada orang yang macam tu. Dan bila orang tu mempunyai masalah berfikir macam tu, dia hilang life quality. Dan pendapat-pendapatnya bukan lagi factual error, tetapi pendapatnya ialah methodological error, iaitu cara berfikir yang salah. Baiklah syarat. Hidangan di belakang sudah sejuk. Saya salah tengok. Jadi surah Al-Kahfi datang, dia kena betulkan benda tu, betulkan cara berfikir. Kerana cara berfikir yang salah akan menyebabkan fakta-fakta yang bermanfaat, fakta-fakta tidak bermanfaat. Macam mana you boleh berdapat begini sedangkan hadis Nabi sebut macam ni? Hadis ni Sahih Muslim. Memanglah hadis tu Sahih Muslim. Hadisnya yang sahih, pemahaman dia tidak sahih. Dia memahami hadis itu dengan pemahaman yang salah kerana mental distortion. So surah Al-Kahfi datang, betulkan cara fikir. Baik. Dan yang ketiga, saya diamanahkan untuk menghabiskan segi 9.30. Lepas tu Q&A session sikit. Ya, itulah yang sebenarnya ya. Baik. Dan perkara ketiga yang surah Al-Kahfi buat ialah tasih al-qiyam bi mizanil aqidah, membetulkan sistem nilai, value system. Apakah yang penting, apakah yang berguna, apakah yang perlu diberi perhatian, itu adalah bergantung kepada value system kita. Kalau anda nak mudah memahami apakah maksud value system dalam bahasa layman, saya panggil anak saya umur 3 tahun, saya offer dia, ya, apa ni, katalah yang bongsu ni nama Muiz. Muiz, nak duit RM100 ke nak sekelan? Saya tanya anak saya, umur 3 tahun lah, 4 tu dah tak percaya lah, dia dah develop lain kan. Tapi kalau umur 3 tahun, rasa-rasanya dia akan pilih mana? Dia akan pilih cekelan. Cekelan. Sebab seorang yang berumur 3 tahun, value sistemnya tidak dapat memahami nilai yang ada pada not RM100. Bagi dia not RM100 itulah kertas. Sama macam bungkusan tisu ke apa ke, dia tak dapat value benda tu. Yang dia nampak adalah nilai yang ada pada cekelan. Walaupun sebenarnya dengan RM100 dia boleh beli satu bunyi cekelan, maka dia pilih cekelan. Dia tak pilih RM100. Itu ialah value system. Surah Al-Kahfi datang betulkan value system, supaya anda melihat apa yang penting sebagai penting, apa yang berguna sebagai berguna, dan apa yang tidak penting dikesampingkan. Baik. So saya gambarkan dalam bentuk satu iceberg. Iceberg. Kenal iceberg? Yang langgar kapal hujan air jam tu, Titanic. Kadang-kadang susah agak dia sebut Titanic ni. Generasi ni mungkin tak tengok dah Titanic. Saya kadang-kadang sian kawan-kawan saya setengah-setengah ustaz lah, kadang-kadang dia buat lambuk, dia tak perasan generasi kat depan tu mana. Itulah kita kadang-kadang pergi Kuala Lumpur tulis nama atas batu, belajar gelap. Orang tua gelap. Sebab orang tua dengar lagu Sudirman. Lagu Sudirman adalah sebut kalau pergi Kuala Lumpur tulis nama atas batu. So dia jadi quotation untuk generasi 50
tahun, 40 tahun, 50 tahun ni. Tapi yang umur 19, 21 tahun pergi Kuala Lumpur tu dengan hotel batu. Kenapa jauh sangat-sangat? Itu maknanya tak alert dengan challenge and response saya sebut tadi lah kan. Kadang-kadang tak tengok. Jadi iceberg ni, konsep iceberg ialah yang mata nampak kecil je kat atas, tetapi the actual being lebih besar yang tersembunyi. Maknanya kita sebagai manusia malas, rajin, pemarah, suka ini, tak suka itu, pilih ini, pilih itu, semua itu adalah tip of the iceberg. Tetapi kita yang sebenarnya ialah kita yang kat dalam ni. So kita ni mungkin adalah spiritual being with human experience rather than human being with spiritual experience. Sebab bila kita duduk kat depan cermin, yang terpampang di cermin itu adalah fizikal kita, tetapi yang sedang menikmati pandangan itu ialah spiritual kita. So surah Al-Kahfi dalam bahasa mudahnya menuntut orang Islam khususnya untuk menjadi manusia yang conscious dengan insight dia. Anda kena tahu apa yang sedang berlaku dalam diri anda. Therefore, anda boleh menyusun kehidupan di zaman fitnah yang sangat mencabar. So itu yang dibuat oleh surah Al-Kahfi. Penutupnya, oleh kerana surah Al-Kahfi dia sangat panjang, 110 ayat, 25 kali ceramah baru habis. Maka bagi sikit-sikit lah, kalau ada rezeki depan lagi tu boleh sambung-sambung sikit lagi. Tengoklah keadaannya. Saya ambil satu contoh sahaja daripada surah Al-Kahfi untuk menampakkan kepada sahabat apa yang saya maksudkan. Okay? Saya skip banyak ni, saya terus pergi kepada contoh pertama yang saya nak ambil daripada cerita pertama dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Ya, ada 4 cerita. Secara ringkasnya, bahaya dia tak ringkasnya. Secara ringkasnya, 4 cerita ini ialah cerita yang diwahyukan oleh Allah kerana tawarkan kemewahan, Rasulullah tolak, tawarkan perempuan, Rasulullah tolak, tawarkan kuasa, Rasulullah tolak, baginda tetap berdakwah dan dakwahnya diterima. Maka orang-orang Quraisy telah pergi ke Madinah, ke Yathrib, berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, ya, dan meminta consultation mereka. Lalu orang-orang Yahudi, iaitu people of the book at that time, telah memberitahu kepada wakil-wakil Quraisy ini, oh, kalau kamu nak lawan Muhammad, tanya dia 3 soalan. Ask him 3 questions. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, maka dia seorang Nabi. Because it has been mentioned di dalam Taurat, dalam kitab Taurat lah, sebutkan ini. Kalau dia boleh jawab, dia memang seorang Rasul, Nabi yang benar. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia adalah pendusta dan berehat kamu. Apakah soalannya? 3 soalan. Yang pertama, tanya pada Muhammad, dia tahu tak tentang kisah sekumpulan lelaki yang tiba-tiba hilang daripada kaumnya dan kemudian dihidupkan semula. Maksudnya dijagakan semula. Kisah Ashabul Kahfi, kadang-kadang disebut sebagai 7 sleepers. Ya, bukan sleeper tu, sleeper sebenarnya itu kan. Ya. Ask him a question. Kalau dia tahu, dia seorang Nabi. Kalau dia tak tahu, maknanya dia berdusta. Sebab Nabi mesti tahu cerita ni. Soalan yang kedua, tanya pada Muhammad, dia tahu tak cerita tentang Rajulun Tawaf, seorang pemimpin yang bertawaf dari timur ke barat kerana besarnya kerajaannya, iaitu kisah Zulkarnain. Tahu tak? Dan soalan yang ketiga, pergi tanya Muhammad, dia tahu tak tentang roh, soul, roh? Tahu tak? Apa yang dia tahu tentang roh? Jadi orang-orang Quraisy ni, yes, kita dapat 3 soalan yang penting. Walaupun dia tak tahu jawapan, dia tahu soalan dia sebenarnya, tapi dia seronoklah balik ke Mekah, jumpa dengan Muhammad, sila jawab 3 soalan ni. Apa yang kamu tahu tentang kisah
sekumpulan lelaki yang hilang daripada masyarakatnya. Apa yang kamu tahu tentang kisah seorang pemimpin yang bertawaf timur ke barat kerana kerajaan yang besar? Apa yang kamu tahu tentang roh? Rasa-rasanya Muhammad boleh jawab kan? Muhammad tidak boleh jawab. Sebab dia manusia biasa. Dia ialah seorang rasul, tapi dia ialah seorang manusia. Dan dia sama macam kita daripada sudut baginda SAW tidak akan tahu perkara-perkara yang baik kecuali diberitahu. So Rasulullah tak ada jawapan. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Datang esok aku bagi jawapan. Rasulullah berharap supaya Allah mendatangkan wahyu untuk menerangkan kepadanya jawapan 3 soalan. Rasulullah kata datang esok aku bagi jawapan. Baginda terlupa menyebut insya-Allah. Dan Allah nak mendidik baginda dengan hikmah yang besar. Esoknya datang orang Quraisy. Apa jawapan? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Datang esok. Tak ada jawapan. Datang esok. Allah SWT dengan sengaja tidak mendatangkan sebarang wahyu, tidak ada apa-apa revelation, sehingga menyebabkan Nabi SAW sampai keluar daripada rumah, terdongak-dongak ke langit kerana tertekan dalam keadaan tidak mempunyai jawapan terhadap 3 soalan ini. Dan itu menunjukkan kebenaran baginda. Kalau Quran tu Muhammad yang cipta, Rasulullah tidak perlu suffer for 15 days. Jawablah, berdasarkan kajian saya telah bertanya kepada ini semua. Okey, saya tahu. Tapi Quran bukan daripada Muhammad. Muhammad hanya menyampaikannya. Quran datang daripada the Creator. So, he waited up to 15 nights baru Allah jawab. So, kerana ceritanya ini, Ashabul Kahfi ceritanya ini, manakala cerita tentang roh dijawab dalam beberapa ayat, dan ayat itu diletakkan di dalam surah Al-Isra, iaitu surah sebelum daripada surah Al-Kahfi, dengan sebab yang macam-macam. Saya insyaAllah bila-bila nanti ada cerita dengarkan. Baiklah, saya dengan seminit. Jadi barulah dijawab soalan. So dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Saya ambil satu sahaja cerita yang pertama dan satu part sahaja. Bermula, saya ambil satu ayat ya. Saya ingat mungkin terlajak sikit dalam 2 minit. Firman Allah Ta'ala adalah ayat yang ke-9 surah Al-Kahfi. Kata Allah SWT, Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Maksud ayat ini, apakah kamu menganggap kisah Ashabul Kahfi dan gua mereka itu sebagai yang merupakan tanda kebesaran Allah, sebagai sesuatu yang pelik? Soalan ini macam simple saja, tetapi dia mempunyai impact yang besar. Soalan ini secara ringkasnya adalah merupakan pertanyaan Allah, yang pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Pertanyaan itu adalah untuk dipikirkan. Dan dalam jawapan itu adanya ancaman kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa? Maknanya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka telah beritahu kepada musyrikin Mekah, kalau Muhammad dapat jawab 3 soalan ni, maknanya dia betul lah Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia berdusta. Meaning that komuniti Yahudi yang membaca kitab Taurat yang berada di Madinah, mereka sudah pun mempunyai mekanisme untuk identify Muhammad ini betul ke tidak. So maksudnya kalau Muhammad boleh jawab, there will be the first group of people yang sepatutnya beriman kepada kebenaran Muhammad. But that was never their point. We don't care Muhammad know the answer or not. The only thing that we want to prove to you ialah we are the people of the book. We know things that you do not know. Therefore, kami lebih superior daripada kamu. Sebab kami tahu cerita pelik-pelik yang kamu tak tahu. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain. Kamu tahu? Tak tahu? Kami tahu. Maknanya ada setengah-setengah orang dalam hidupnya menganggap dia tu lebih pada orang sebab dia tahu cerita yang pelik-pelik. Ini nasihat pertama kepada Yahudi di Madinah tu. Nasihat kedua je kepada penceramah-penceramah macam saya ni. Ada setengah-setengah penceramah suka bawa cerita pelik-pelik. Awak pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah pergi. Ya Allah, Ustaz tak pernah dengar. Ustaz tahu daripada mana? Adalah saya jumpa ada orang dalam tab dalam musim dia cerita kat saya.
hebat ustaz ni. Dia seorang dia tahu cerita tu. Allah kata tak ada apa nilainya pada cerita-cerita yang pelik-pelik kerana agama tidak dibina di atas benda pelik-pelik. Therefore, bahagian yang keduanya daripada ayat ini, untuk mempercayai sesuatu, asas kepercayaan bukan benda pelik. Sangat berbahaya kalau kita membina keimanan kita berdasarkan benda-benda pelik. Miracles, yes, it do happen from time to time. Tetapi asas kepercayaan kita dibina di atas benda lain. Dalam ayat yang berikutnya, diasaskan kepada hujah, bukan benda pelik. Contoh benda pelik macam mana? Jadi dia mancingkan anak bini makan tak kisah, yang kuliah maghrib aku semayang ketinggian, tangkap ikan, dapat ikan tongan, dapat ikan loma, dapat ikan panting, dan segala ikan dapat. Tak fikir Tuhan pun, sekali dia tangkap ikan, dapat ikan tongsan, dekat sisik ikan tu terlihat seperti ada kalimah Allah. Allah. Baru teringat Allah. Bila ada kalimah Allah di bawah ikan, baru teringat Allah. Tengok ikan biasa, tengok Allah. Duduk dekat berenda rumah, hisap rokok. Lantaklah azab Allah Akbar. Nantilah, tengoklah benci besok pergilah. Duduklah hisap rokok. Tiba-tiba petang tu dia nampak awan tengah berarak ni. Awan itu berbentuk alif, lam, Allah. Awan Allah. Baru teringat Allah. Beranak seorang anak. Dia tahu bagi bini dia beranak je kerjanya. Tak fikir nak bagi duit ke, nak mendidik anak jadi baik ke. Tiba-tiba anak ke-6 lahir, cuping telinga, nampak macam kuliah Allah. Allah. Kuliah Allah. Baru teringat Allah. Ini adalah satu bentuk cara percaya yang berbahaya. Yes, ia boleh berlaku. Dan bila dia berlaku, kita akan trigger something. Tapi itu bukan asas agama. Asas beragama kita bukan atas benda pelik. Tapi asas beragama kita ialah di atas hujah dan ilmu, pemahaman. Cari ilmu, cari kefahaman, bukan benda-benda pelik. Sebab kalau kita suka benda-benda pelik, saya suka benda pelik, saya suka baca, ada satu majalah tu ya. Kemudian saya suka melayari internet, cari satu website, thefishofgod.com. Koleksi gambar-gambar ikan yang perutnya ada kalimah Allah untuk meningkatkan iman. Bahayanya ialah di akhir zaman, Dajjal yang paling besar akan menghidupkan orang yang telah mati. Will you be the follower? Itu bahaya. So kita sebagai orang yang beriman, saya bukan kata Islam agama logik tak, tetapi wahyu perlu disambut dengan akal yang berfikir. So agama dibina di atas hujah. Saya pilih tajuk ini sebab saya rasa sahabat-sahabat semua adalah pengembara ilmu yang akan pergi jauh meninggalkan tanah air. Walaupun taklah jauh mana sebenarnya. Saya akan melihat wajah-wajah anda pada bulan Ramadan di ruangan salam perantau ni bersama Isya dengan harian nanti. Kadang-kadang boring tu, dah keluar dah kan ya. Bulan perantau begini kan. Padahal kos yang anda belajar tu ada je kat Mesti Melayu. Tapi kalau belajar kat Mesti Melayu, keluar langsung khabar, maaf ada orang buat benda yang berada di Bani daripada anak dia di rumah pantai. Menyampah lah, dengan cara orang kaki kan ya. Dah lagi buruk sangka saya lah ya. Poin saya ialah, anda akan pergi di sana, situasi di sana tak macam di Malaysia. Di Malaysia banyak kawan, no, don't believe that, no, don't read this book, no, don't ever touch those things, because itu adalah threat kepada your belief. Maka kita pun bila you pergi sana ni, you nak baca, you nak jadi baik macam malaikat, boleh nak jahat macam syaitan pun silakan. It's up to you. It's a room to exercise your right, freedom.
Maka anda sebagai seorang Muslim, anda mesti conscious what does it mean by being Muslim. How is your software? Your physical thing is Muslim because you wear baju Melayu, keplekat, you pakai pelengkung, ketudung semua. Tapi your software, is it Islam? How you perceive life, is it Islamic point of view? Atau anda ialah satu makhluk Muslim yang di dalamnya ada alien? Apatah lagi lah kalau anda belajar subjek-subjek social science, anda belajar sosiologi, antropologi, anda belajar political science, history dan sebagainya. So you will be tested. Your software. Sebab itu topik ini sangat penting dan saya telah belajar 8 minit daripada masa akhir. So saya berhenti kat situ dulu sebagai rumusan lebih kurang introduction pada malam ini. Dan keluar terlalu ya, pada soal jawab. Kalau ada soalan pandangan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, kita cari sama-sama. Saya bukanlah hajigoogle.com ya, yang ada jawapan untuk semua soalan ya. Tanyalah apa soalan, tekan search, sejuta jawapan keluar. Yang saya tak tahu, yang tak tahu, kita cari sama-sama. So, persilakan kalau ada soalan-soalan. Ya, silakan. Kuat sikit ya, because saya tak dengar. Okey, baik. Terima kasih. Saya cuba jawab secara ringkas soalan yang sahabat kita tanya tadi. Bagaimanakah surah Al-Kahfi boleh membantu kita untuk berfikir, ya, untuk merawat mental distortion dan apa semua tadi lah ya. Pertama sekali saya dah sebutkan Al-Quran ini ialah sesuatu yang kita semua boleh baca, kita semua boleh memahami, tetapi kita juga memerlukan kepada tambahan-tambahan penerangan untuk lebih mendapat konten dia lah ya. Baik, oleh sebab itu adalah sangat kalau boleh jawapan saya yang direct persoalan tadi, cara mudah untuk saya jawab ialah there are books recommended untuk dibaca yang membincangkan tentang surah Al-Kahfi. Saya cadangkan satu buku je lah ya. Buku yang dicadangkan oleh saya ke? Salah ya. Yang saya nak cadangkan ialah buku di hadapan yang ditulis oleh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ada dijual di Kinokuniya ya, tak jauh ya, kalau jalan kaki dalam 2 hari sampailah ya daripada sini di KLCC sana. Berharga kalau tak salah saya, last time saya nampak 18 ke 16 ringgit macam tu. Kecil je buku dia. So buku ini ialah ulasan Abdul Hasan Ali An-Nadwi tentang surah Al-Kahfi. Abdul Hasan Ali An-Nadwi merumuskan, dia kata Dajjal punya mazhab Dajjal, kalau kita istilahkan macam tu lah, mazhab Dajjal ialah materialism. Materialism bukan bermaksud gila cari duit, buat kerja, tak. Materialism maksudnya kita hanya dapat appreciate the material part of everything. Maknanya semua benda jadi fizikal. Contohnya kalau kita kata kebenaran Allah, kita tak boleh appreciate. Tapi kalau kebenaran Allah dalam bentuk ada tulisan Allah di perut ikan, baru kita boleh appreciate. Materialism dalam faith. Cari harta dalam kisah pemilik 2 kebun. Cari harta, kata lelaki tu, pokoknya banyak, ada sungai mengalir tengah, lepas pokok ni buah, pokok ni buah, lepas pokok ni buah, pokok ni buah, lepas pokok ni habis, pokok ni habis, dan ada banyak harta lagi. Kata lelaki ni, tak mungkin ada penghujung untuk kekayaan ini. Maknanya dia telah memandang hartanya terpisah daripada spiritual. So hartanya jadi solid material. Knowledge, tetapi knowledge yang tidak connected dengan the creator, maka knowledge-nya jadi sangat materialistic. So kerja Dajjal ialah membina gap di antara segala-galanya. Dia akan jadikan kita disconnected being.
disconnected being, we've been disconnected from our creator. Bahagian kosong yang disconnected tadi tu, disitulah Dajjal akan masuk. Dia akan install dia punya software, menyebabkan kita jadi pening di akhir zaman. So mungkin boleh dimulakan dengan membaca buku ini. Dia memberikan beberapa garis panduan. Saya share satu cerita ringkas tentang materialism dalam percaya. Sebab saya sebagai seorang ustaz, saya tidak boleh mengambil sikap dismiss bila orang tanya soalan yang materialistik. Sebab maknanya dia sedang diuji. Contohnya, saya pernah cerita kat sini, saya selalu datang, saya tak tahu batch mana yang dengar cerita ni. Kisah yang berlaku, seorang pelajar tingkatan 4 tanya soalan pada saya dalam satu ceramah. Dia tanya soalan panjang, tapi saya terus pergi kepada soalan yang dia tanya. Dia kata, okeylah ustaz, saya memang ada satu soalan yang saya nak tanya. Kalau saya tak dapat jawapan pada soalan ni, saya tak tahu saya Islam atau tidak. Ya, punya dahsyat introduction. Pelajar tingkatan 4, perempuan. Saya kata, tanyalah, takut ni belum buat jantung ni. Saya nak tanya ustaz, daripada program kursus 3 hari kita ni, 3 hari beberapa hari lepas tu, apa yang saya faham ustaz, Allah ni, Tuhan kita ni, dia bagi Quran, dia hantar Nabi, dia berikan alam, dia berikan akal, dia berikan panca indera, supaya kita menggunakan semuanya untuk kita percaya kepada dia. Yang saya tak faham ustaz, satu je, yang kalau saya dapat jawapan pada soalan ni, confirm saya percaya 100% kepada Allah. Tapi kalau saya tak dapat jawapan pada ni, saya ada masalah. Saya dah takut menyesal buka saya esok jawab kan. Jadi apa ni? Kenapa Allah tak bagi saya tengok dia? Kenapa Allah tak bagi saya tengok dia? Bila dia sebut macam tu, saya terus teringat satu ayat dalam Quran tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Bani Israel kata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Moses, sehingga kau tunjukkan kepada kami macam mana rupa Allah. Maknanya mereka tidak dapat percaya kecuali something yang mereka boleh perceive dengan baca indera mereka. So pelajar tingkatan 4 yang tanya, kenapa Allah tak bagi saya tengok dia? Saya tak boleh kata astagfirullah, saya tak pergi sekolah kafir ke? Orang Islam boleh dia buat macam tu, tapi itu tidak menjawab soalan. Itu akan membunuh soalan, dan membunuh soalan akan memberanakkan lebih banyak soalan. Jadi saya pun bawa sekolah tingkatan 4. Saya tingkatan 4 Ustaz. Kelas apa? Kelas sains. Okey, kalau kelas sains kita jawab cara sains. Kalau dia kata saya kelas sastra, saya tak tahu nak jawab cara sastra. Jadi saya pun jawab macam sini. Kalau kita nak tengok sesuatu, kita nak tengok something, kita nak tengok sesuatu, benda yang kita tengok tu, benda itu mesti lemah seperti kita. Maksud lemah seperti kita kan, benda itu mesti tunduk kepada law of nature, yang mata kita pun tunduk kepada law of nature yang sama. So kita satu level. Then only mata kita boleh perceive. Oh, bunga masuk dalam satu visual, masuk dalam proses bunga. Ya. Maknanya semua yang kita nampak ni, maknanya benda yang kita nampak tu semuanya lemah belaka. Sebab dia satu level dengan kita. Sebab itu kita boleh perceive dia. Sebab dia terikat dengan law of nature, hukum alam ni yang Tuhan buat. Kita juga terikat dengan law of nature yang sama. So mata kita boleh perceive. Kita tak nampak Allah bukan sebab Allah tak bagi kita tengok, tapi Allah tidak terikat dengan law of nature tu. Dia yang create law tu. He is beyond the law. So mata kita tak boleh nak perceive. Sehinggalah Tuhan bagi satu cara, saya pun tak tahu macam mana cara dia, untuk kita boleh tengok dia. Dalam Islam dikatakan nikmat paling besar bagi ahli syurga ialah dia diberikan kebolehan untuk melihat Allah. Itu adalah satu dimensi hidup yang lain. Saya tak tahu nak explain macam mana, saya tak pernah pergi syurga. Ya? So maknanya kita tak nampak Allah, bukan Allah tak bagi kita tengok, tapi kita memang tak boleh nak tengok, tak mampu nak tengok, because our sense is very limited kepada law of nature ni. Oh, maknanya saya tak nampak Allah sebab bukan sebab Allah tak bagi saya tengok, tapi sebab saya tak mampu tengok Allah. Macam tu Ustaz?
Lebih kurang macam tu lah saya kata. So okey ke saya jawab macam tu? Bolehlah saya fikirkan. Saya tak tahulah menjawab ke tidak sebab saya pun fikir macam tu je lah. Jadi saya nak beritahu ni sahabat-sahabat, these are the challenges yang susah pada tahun 2013. Manusia dah pergi macam mana tak, dia punya mental dia, fikir logik dia macam ni, dan sangat berbahaya apabila orang-orang agama pula tidak bersedia untuk hadapan yang benda tu. Masa dah tidak, yang 10A, 14A buat engineering, naiklah buat Islamic studies tengah. Contohlah kan, marilah masuk dalam ni, kita pernah juga otak-otak cik, otak-otak muar tu kan. Otak dia remix orang-orang yang berotak pilihan ya. Maksud saya, kita perlukan ramailah orang-orang yang genius ni untuk masuk dalam bidang agama supaya dia boleh up to the current challenge. Sebab sangat susah. Saya takut ceramah KWM ni, saya takut sebab saya tahu audience kat depan ni bukan calang-calang ni, tak apa yang dia tweet ni kamu So itulah lebih kurang sikit respon saya. Tapi selebihnya kita kena explore the content. Kalau sahabat-sahabat cari dekat YouTube, type nama saya Hasrizal Surah Al-Kahfi, banyak lecture dalam bahagian ini ada di mana. Bukan saya yang upload dia, orang lain yang upload, tapi ada, boleh follow tengok sikit-sikit. Mungkin ada jawapan kat situ. Ya, soalan. Ya, ada sikit-sikit ada hujung ni. Ya, silakan. Salam. Okey, baik. Sebenarnya soalan tu senang dan susah. Dari satu sudut, Allah SWT menjadikan Al-Quran ini boleh dibaca oleh semua orang. Dia tidak bersifat sentiasa kena ada middleman untuk membacanya. Ya, pengalaman saya ketika bertugas di Belfast, Northern Ireland, saya rasa ada ramai yang membuat keputusan untuk memeluk Islam. Banyak bermula daripada effort mereka untuk membaca sendiri. Mereka baca sendiri, dan pembacaannya itu membuatkan mereka berfikir. Dan akhirnya mereka merasakan bahawa Islam ini pilihan saya. Cuma ada 2-3 perkara yang saya tak berapa jelas, saya kena cari jawapan. So dia datang ke masjid, datang jumpa dengan saya, dengan 2-3 orang sahabat saya, dan kita bincangkan. So daripada contoh cerita yang saya bagi itu menunjukkan bahawa first of all Muslims mestilah berbahasa Arab. Berbahasa Arab, habis lancur dengan ni. Adalah idea ni baguslah kalau boleh belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab, Al-Quran kekal dalam bahasa Arab kerana penting. Sebabnya saya contoh sikit. Saya pernah buat satu usrah dekat KL Lampung. Dalam usrah saya ada seorang Canadian yang datang. Jadi dia kata Ustaz, saya rasa Al-Quran dan Bible sama je. Sebab kedua-duanya mengatakan bahawa Tuhan menciptakan alam ini selama 6 hari. Sedangkan empirically dia menunjukkan bahawa alam ini tidak terjadi dalam tempoh 6 hari. So what is your response? Saya Allah, takutnya saya usrah ni kalau boleh biar tahu sekali je lah ya. Betul usrah tu sebab soalan dia mengeningkan kepala saya. Ya, sebab saya bukan pandai kan, boleh pelan-pelan nak cuba jawab kan. Jadi, tapi saya nampak masalah dia. Masalah dia ialah kerana this respected guy, dia bergantung kepada translation. So, bila translation tidak dapat mendatangkan the actual meaning yang asal. Bila Quran sebutnya Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, perkataan ayyam itu iaitu plural kepada yaum. Yaum diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai days. So dia memahami bahawa Allah menciptakan alam ini selama 6 hari. 6 hari maknanya 6 kali 24 jam. Dan itu bercanggah dengan sains. Sedangkan perkataan yaum dalam bahasa Arab
tidak semestinya bermakna hari. Yaum juga bermaksud marhalah, stages. So bila Quran kata Allah mencipta alam ini sebanyak 6 ayam, 6 ayam itu harus dipahami sebagai 6 stages rather than 6 days. Dan dia telah tersalah memahaminya kerana dia merujuk kepada translation, yang mana translator itu memilih makna day untuk perkataan ayam. Dan itulah sebabnya Al-Quran preserve di dalam original language, sebab any dispute kena patah balik kepada kaedah dalam bahasa Arab. So balik pada soalan yang sister tanya tadi, semua orang bukan boleh atau tidak boleh, tapi perlu membaca Al-Quran, memahaminya, apakah nasihat yang terkandung di dalamnya. Tetapi apabila datangnya persoalan-persoalan macam kita tak sure apa makna sebenarnya, bila ada je persoalan itu, dan persoalan itu perlu diselesaikan dengan mencari yang boleh memberikan jawapan. Buku Ustaz Maliki ada, pensyarah-pensyarah yang ada, alim ulama yang ada, yang specialize dalam Quran itu, yang boleh membantu berikan jawapan. So saya tidak bersetuju dengan kecenderungan setengah pihak yang mengatakan no, never ever, don't ever touch the Quran. You do not have the prerequisite to interact with the Quran. You don't understand Arabic, you don't understand all the kaedah, all the jargon-jargon yang ada untuk so you are not in a position to interact with the Quran. Saya tak setuju. Semua orang boleh baca, boleh memahami. Cuma kalau ada confusion, ada yang tak pasti, tak jelas, yang itu kena tanya, kena dapatkan panduan, terutamanya kepada hal-hal yang bersifat istilah dalam Quran ini mutasyabihat, benda-benda yang agak kata tidak jelas, tidak firm dari segi makna dia, yang itu memerlukan kepada kita. So kita sendiri boleh guide diri kita lah to certain extent. You know your limitation. Saya berpandangan sebenarnya begini-begini. Jadi tiba-tiba pula boleh gaduh pula dengan syekh kan, dengan ustaz tu. You percaya ke ustaz tu SPM aggregate berapa kan? Kan you nak percaya ke understanding Al-Quran kan? Actually we should understand on our own way. Betul. So bersederhana kat mana-mana. Sendiri boleh baca, jangan go beyond your own limitation. You should know where to get assistance from others. Macam tu insya-Allah. Sebelah teruna-teruna ni ada soalan, kalau tanya bila nak habis dah. Kalau itu soalan yang nak tanya. Kalau ada soalan lain sikit kan. Dia letak kat ujung dulu. So akhirnya sebab konten ni banyak dalam ni. Ini bentuk dia lah. Bentuknya ialah facebook.com/Ustaz Azrizal. So I'm always there. Tapi dekat reaction ni harap kita saling hormat dan menghormati pendirian politik masing-masing lah So sekali-sekala akan ada beberapa posting saya yang mungkin tak sesuai dengan pandangan anda. It's a free countryman, kita kena wujudkan satu budaya bahawa berbeza pendapat dalam kerangka rukun negara adalah sesuatu yang perlu dihormati. Percaya kepada Tuhan, tak percaya Tuhan itu against kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang, kesopanan dan kesusilaan tu. Yang maki-maki hamun bercanggah dengan rukun prima. Yang itu berarti. So ustazazrizal.com facebook.com/ustazazrizal ataupun blog saya kat atas saifulislam.com dan di twitter.com/saifulislam adalah kat situ. Dari semasa ke semasa insya-Allah kita boleh terus berinteraksi. Last one, very last, tak ada? Tak ada ya, patut tanya ada ke? Tak ada ya, macam tak bagi tanya je kan tak ada. Okay. Baik, lastly saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang hadir, terutamanya beberapa rakan. Saya tak pasti nampak, saya tidak pastilah mungkin ada rakan dan muslim yang hadir sama ke. So your attendance, your participation is highly appreciated.
rumah yang masih belajar, saya harap anda semua menjadi orang-orang yang amanah dengan kebenaran, menjadi the seekers of certificate, bukan the seekers of certification or qualification, tapi seekers of knowledge, seekers of truth dalam sepanjang kehidupan. So insyaAllah ada rezeki untuk bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih kepada adik-adik daripada Ustaz Tahfiz dan Ustaz yang hadir sama, insyaAllah. Jadi saya serahkan semula kepada Tuan Kursi. Wallahu a'lam bishawab. 4 hari bulan bagi yang telah mendaftar sila balik ke kampung yang bukan ujian sahaja, tetapi laksanakan tugas sebagai ahli anggota masyarakat yang telah bagi yang telah layak mengundi. Bagi yang belum layak mengundi, tanamlah azam, insya-Allah Allah tidak mensisihkan keazaman anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zita atas kuliah maghrib yang cukup memerasakan tadi. Untuk turukan majlis, sekarang saya menjemput Ustaz Maliki untuk menyampaikan cenderaan kepada Ustaz Zita. Sebagai penutup, semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk beramal dengan segala yang kami pelajari pada malam ini, dan kita terus sampaikan pada sahabat yang tidak berada di sini. Nenek moyang saya pernah pesan, kalau ada pembuka tu biarlah ada penutupnya. So biar ada tutup majlis dengan pantun sikit lagi. Gunakan emas, masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun ladi, budi Tuhan jadi kenangan. Kita tak perlu masih. Assalamualaikum.